semua teman-teman media yang hadir pada hari ini, sahabat-sahabat pasukan keselamatan yang juga hadir pada pagi ini. Bersama dengan saya, di sebelah kiri saya saudara Zahid Mat Arif, yang bersama saya dalam video yang itu, kan? Di sebelah kanan saya Tuan Peguam, saudara Rafiq, saudara Bos Jebat, selaku anggota Sekretariat Peta Pembela Tanah Air. Itulah, pertama sekali saya minta maaf menyusahkan semua. Dah macam Korea Utara pula kita, kan. Buat video sikit, apa sikit kena panggil, kan. Tapi tak apalah. Saya membacakan kenyataan saya pagi ini, dan selepas ini salinan ini saudara-saudara boleh perolehi. Dengan doa saya, media diberi kekuatan dan keberanian untuk mengambil kenyataan ini dan menyiarkan. Saya Cikgu Bat dan Zahid Mat Arif hari ini hadir kerana dipanggil Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, ekoran tular rakaman video perbualan spontan kami. Bukanlah rahsia, majoriti rakyat Malaysia kini kecewa dengan rejim campuran yang diketuai oleh Anwar Ibrahim yang gagal segala segi. Bukan sahaja gagal, khususnya dalam mengendalikan ekonomi domestik, malah rakyat mengecam kerana siri janji bohong Anwar Ibrahim. Rejim campuran ini dikenali sebagai NATO, no action talk only, dan kerajaan sembang kari. Hanya pengumuman itu dan ini sahaja. Dari segi korupsi, rejim campuran ini banyak sangat kes korupsi dan salah guna kuasa. Saya ambil contoh paling kecil. Apabila orang lain lantik anak, saya merujuk kepada kes Halal Hub Melaka dan Panorama Melaka. Ia menjadi kesalahan. Sebaliknya, Anwar melantik anak sendiri berjawatan dalam kerajaan, ia tidak salah. Bukan saja Anwar, malah Speaker Dewan Negara sendiri lantik anak bergaji dan berfasiliti sebagai pegawai Parlimen Malaysia, juga Speaker Dewan Rakyat juga tidak salah. SPRM sudah menjadi buta yang terpilih. Penjilat Anwar Ibrahim sangat lemas, kecaman orang ramai. Namun mereka telah menggunakan berita yang di-Pertuan Agong hadiah kenderaan mewah kepada Anwar sebagai benteng hadapi kecaman tersebut. Kononnya rakyat perlu henti kecaman kerana yang di-Pertuan Agong sangat baik dengan Anwar. Namun ini boleh dilihat di hampir semua media. Kita pergi kepada semua media, tengok komen rakyat di media sosial, di mana berita ini telah menyebabkan yang di-Pertuan Agong turut terpalit kecaman rakyat terhadap Anwar Ibrahim. Tindakan menggunakan yang di-Pertuan Agong sebagai benteng kecaman ini adalah tindakan biadab dan kurang hajar. Tidak ada mana-mana bahagian dalam 5 minit 46 saat dalam rakaman perbualan spontan itu menghina yang di-Pertuan Agong. Malah dalam rakaman itu, ia membela yang di-Pertuan Agong dan menjelaskan kepada orang ramai bahawa YDPA ialah harapan rakyat yang ada dalam menyelamatkan negara yang kelihatan menuju negara gagal. Maka jelas siasatan ke atas kami merupakan intimidasi dan bertentangan dengan perlembagaan negara yang menjamin hak dan kebebasan rakyat bersuara. Kami disiasat di bawah Akta Hasutan, di mana Anwar serta PH janji mansuhkan. Ini bukan saja tidak mansuh, sebaliknya rejim campuran ini menggunakan secara melampau dan sesuka hati. Ditegaskan perbualan spontan ini bukan dirakam atau ditular oleh kami. Bukan kami rakam, bukan kami yang tular. Maka siasatan di bawah Akta SKMM ke atas kami, dan jika gadget kami dirampas, ia merupakan satu intimidasi dan salah guna kuasa yang jelas. Saya tegaskan di sini, kerana itu saya membuat keputusan saya tidak akan menyerahkan gadget saya, kerana memang saya dalam itu, tapi bukan kita terlibat dalam menyiarkan atau apa saja. Kalaulah saya ditangkap hari ini kerana tidak menyerahkan gadget, saya tetap tidak akan menyerahkan gadget. Saya pernah bagi kerjasama dengan polis semua, tetapi kali ini ia nampak sangat proses intimidasi. Di kesempatan ini, bagi pihak pembela tanah air, saya ingin menggesa, dengar betul,
kapitalis tamak dan ahli politik korup yang mengheret dan melantik Raja Melayu dan kerabat dalam syarikat mereka bagi menghalalkan rompakan dan tindakan hina ini. Ia adalah menghina institusi Raja-Raja Melayu itu. Apa saya maksudkan? Saya bagi contoh yang sangat jelas. 6 Februari 2004, Redtone Engineering Network Services Niam Berhad atau RANS telah mendapat kontrak bernilai 398.1 juta untuk laksana kerja komunikasi kerajaan. Namun pada 13 Februari 2024, RANS telah sub kerja tersebut kepada sebuah syarikat lain, Awantech, dengan harga 294.27 juta. RANS, Redtone, beri projek itu kepada Awantech dan buat untung atas angin 103.83 juta. Hanya dalam masa seminggu, wang rakyat kita hancur digunakan. RANS beri kepada Awantech berdasarkan pengumuman di BSKL dengan spek kerja yang sama. Jelas RANS ataupun Redtone Engineering dan Network ini seolah tidak mampu buat kerja, maka kenapa kerajaan bagi dia supaya dia boleh sub dekat orang? Apa istimewa Anwar dan Wilson Tan yang menyebabkan perkara ini berlaku? Namun kerjasama ahli politik korup dan taikun kapitalis tamak, mereka cuba lindungi semua perkara seperti ini dengan melantik dan mengheret Raja Melayu dan kerabat terlibat dalam syarikat induk syarikat tersebut. Seolah ia strategi mengelak kecaman umum. Mereka menggunakan Raja Melayu as a shield, benteng untuk membuat perkara ini. Namun sebenarnya ia satu pengkhianatan terhadap institusi Raja-Raja Melayu kerana akhirnya mengundang kecaman dan fitnah terhadap Raja Melayu. Di bawah kerajaan yang lepas, ketika COVID-19, Perikatan Nasional telah mengangkat martabat Raja-Raja Melayu. Our last government, kita dah push dah till the limit. Tidak pernah lagi dalam sejarah Malaysia moden yang di-Pertuan Agong diangkat sebagai ketua barisan hadapan, main frontliner, sehingga nama dan wajah yang di-Pertuan Agong tersemat di hati rakyat, bukan lagi di dinding-dinding pejabat sahaja. Namun usaha itu kini cuba dihancurkan dengan komplot ahli politik korup bersama taikun kapitalis tamak. Peta, bagi pihak Peta Pembela Tanah Air, saya menyatakan juga menyokong pandangan ahli Parlimen Pasir Gudang yang pernah menggesa Raja-Raja Melayu khususnya YDPA tidak boleh aktif dalam perniagaan ini dalam perlembagaan negara atau aktiviti perusahaan komersial sejajar dengan perlembagaan negara. Perkara 34/3 bagi mengelakkan fitnah dan sangkaan jahat. Institusi Raja Melayu berperlembagaan perlu terus kita pelihara bersama-sama. Sebagai tempat, dia mesti ada tempat istimewa di kalangan masyarakat agar terus memainkan peranan sebagai pengikat keharmonian dan payung kepada rakyat. Peta mencabar seluruh parti politik, khususnya parti-parti politik Melayu, dan mengajak seluruh rakyat Malaysia bangkit mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu dari dihina ahli politik korup dan taikun kapitalis jahat. Okey, itu kenyataan kami. Rumusan dia mudah. Kita akan pergi, polis buat kerja polis, mereka jalan tanggungjawab, kita jalan tanggungjawab kita. Satu, kedua ialah kita akan perkara ini tidak sama sekali menghina. Mereka menghina, kami membela. Dan hari ini saya juga membuat pendedahan dan menyeru semua hentikan komplot jahat ahli politik korup dan taikun kapitalis tamak dalam menghina Raja-Raja Melayu kita. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada? Tuan. Ya. Tuan akan bagi kerjasama penuh kepada polis. Saya akan bagi kerjasama penuh tanpa mengurangkan bahawa pandangan saya ini merupakan satu intimidasi, penghinaan terhadap perlembagaan hak rakyat. Dan untuk akta hasutan yang Anwar bohong rakyat nak mansuhkan, okey, saya ni. Tetapi untuk akta MCMC, saya tak sepatutnya disiasat bawah akta MCMC, kerana bukan saya rakam dan bukan saya tular.
Kerana itu hari ini saya buat keputusan, walaupun saya ditangkap, saya tidak akan menyerahkan gadget saya. Bukan saya takut, saya pernah menyerah. Dah boleh buka kedai handphone pun dah kan. Saya serah gadget saya pada pasukan keselamatan. Tetapi kali ini proses intimidasi. Dan mereka cuba fitnah pula, seolah-olah kita yang hina. Sedangkan kita membela mereka yang menyeret dan menghina Raja-Raja Melayu. Okey, Tuan, baik, ya. Tuan disiasat hari ini di bawah kapasiti sebagai pemimpin NGO peta ataupun bersatu? Kena tanya yang Polis memanggil lah USTJ. Kena tanya USTJ. Dia atas kapasiti apa, berapa sisi dia panggil. Okey. Ada apa? So far tak ada berita lah akan ditangkap ke atau apa, just masuk untuk beri keterangan saja kan, cukup. Doakan yang terbaik. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih dia. Okey.